بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا والسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Pertamanya, marilah kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnia kasih sayang kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kesempatan untuk hadir di rumah Allah, berbincang tentang ayat-ayat Allah dan hadis baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga-moga dengan usaha ini Allah jadikan kita sebab untuk meraih keredaan Allah, untuk mendapatkan keampunan serta rahmatnya, dan dimasukkan kita ke dalam syurganya tanpa dihisab. Amin, Allahumma amin. Dan insya-Allah kita masih berbicara tentang kitab Riyadhus Salihin karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan insya-Allah kita dalam masuk bab yang ke-21, iaitu babu fi ta'awun 'alal birri wat taqwa, iaitu bab dalam perkara tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Baik. So pengarang rahimahullah ta'ala memulakan tajuk ini, ya, iaitu saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, berdasarkan daripada firman Allah SWT. Mari kita tengok sekejap dalam surah Al-Ma'idah ayat yang kedua. Surah Al-Ma'idah adalah surah yang kelima. Pada ayat yang kedua, ayat yang panjang, dalam lafaz tersebut menyebutkan bahawa antara lafaz tersebut, ya, firman Allah SWT, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wattaqullah di penghujung tu, ya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Yaitu tolong-menolonglah kamu dalam hal kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam hal dosa dan permusuhan. Baik, itu pengarang mulakan, ya. Kemudian pengarang menyebut surah Al-Asr. Firman Allah SWT, surat Al-Asr ini saya tak beritahu, semua orang maklum, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, mereka yang beriman dan beramal saleh, dan berpesan dengan kebenaran dan berpesan dengan kesabaran. Baik, kemudian pengarang beritahu, qala al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan bahawa kalaman ma'nahu inan nasa aw aktsaruhum fi ghaflah an tadabbur hadhihi surah. Kata beliau, kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala,
bahawa Imam Syafi'i rahimahullah taala menyebutkan ya perkataan itu ya tentang ayat Allah SWT tersebut yang mana maksud dalam ayat tersebut adalah sesungguhnya manusia atau kebanyakan manusia ini lalai dari mentadaburi ayat atau surah ini. Surah apa? Suratul Asr. So, InsyaAllah kita akan bincang 3 perkara ni tuan-tuan ya. Pertama, firman Allah SWT dalam surah Al-Ma'idah ayat yang kedua tadi, kemudian Suratul Asr, kemudian perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Baik. Jadi dekat sini tuan-tuan, para ulama syarih, iaitu pensyarah-pensyarah kita dalam kitab Riyadhus Shalihin mengatakan bahawa qala al-muallif, pengarang mengatakan bahawa bab ta'awun 'alal birri wat taqwa, bab dalam urusan saling tolong-menolong di atas kebaikan dan ketakwaan ya. At-ta'awun bermaksud tolong-menolong, at-ta'awun ya, atau ada panggil juga at-tusa'id ya, dalam bahasa Arab panggil tusa'id ya. Dan tolong-menolong dalam hal ya, bermaksud kita perlu tolong-menolong antara satu dengan yang lain ya, dalam hal albir ya. Apa tu albir? Para ulama mengatakan bahawalah fi'lul khair, perbuatan yang baik. So kita dalam perbuatan perkara yang baik hendaklah kita tolong menolong. Dan juga apa pula tentang makna at-taqwa ya? Kata para ulama ittiqa'us syarr ya, perkara menjauhkan diri daripada perkara keburukan atau kejahatan. So itu bermaksud kita kena tolong menolong dalam perbuatan-perbuatan yang baik, dan kita kena tolong menolong untuk menjauhkan diri daripada perbuatan yang buruk atau perbuatan yang jahat. Tuan-tuan, puan-puan rahimakumullah ya, manusia ini takkan lari daripada 2 perkara ini, iaitu sama ada dia buat kebaikan ataupun dia buat keburukan ya. Jadi maka kita sebagai hamba Allah SWT ya, yang inginkan mencari keridaan Allah SWT, apa yang perlu kita buat ya? Kita tolong menolonglah dalam hal kebaikan dan cuba usaha untuk menjauhkan diri kita dan orang yang kita sayangi dan orang yang dekat dengan kita daripada melakukan kemungkaran ya. Inilah 2 perkara dalam kehidupan ini. Jadi pengarang mengatakan bahawa ya, kata para ulama, untuk menjelaskan perkara buruk dan perkara baik ini, pengarang ya menyebutkan tentang firman Allah SWT daripada suratul Asr tadi ya. Jadi sebab itulah Al-Imam Syafi'i, kata imam pengarang iaitu Imam Nawawi rahimahullah taala, mengatakan bahawa ya manusia, kebanyakan manusia, bahawa manusia ni lupa atau tidak ambil indah tentang erti yang dimaksudkan dalam surah ini. Kata Imam Ibn Katsir tuan-tuan ya, kata Imam Ibn Katsir di dalam tafsir beliau, kata beliau, "Law ma anzala hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum." Kalaulah Allah tak turunkan apa-apa surah kepada kita semua kan, surah ini, suratul Asr ini sudah mencukupi ya, sudah mencukupi untuk kita tahu apa tugas-tugas kita, apa benda yang kita nak buat ya. Jadi pertama, kembali kepada ayat Allah Ta'ala tadi dalam suratul Asr, Allah sebut wal asr. So masa dengan masa yang Allah sumpah ini ya, innal insana lafi khusr, sungguhnya manusia ini pasti dalam kerugian. So masa ni apa dia? Dekat sinilah kita nak bincangkan tentang perkara ini ya.
Masa yang dimaksudkan kat sini ialah ya, tentang diri kita semualah tuan-tuan, ya. Dia adalah perubahan siang dan malam, ya. Dia adalah Allah bersumpah dengan masa ini. Ini pertama benda lah, ya. Yang mana masa ini yang kita ada, yang saya ada, tuan-tuan ada, ya. Dengan hari-hari yang kita lalui, bulan-bulan yang kita lalui, tahun-tahun yang kita lalui, ya, jam-jam, minggu-minggu, minit-minit, saat-saat yang kita lalui, itu semua masa. So dengan masa tersebut kita ada dua pilihan, ya. Sama ada melakukan kebaikan atau melakukan keburukan. Sebab itu tuan-tuan, saya nak ajak kita sekejap tengok dalam surah Al-Insan. Surah Al-Insan adalah surah yang ke-60 berapa? 76. Muka surat 578. Ayat yang kedua dan ketiga. Saya ulang sekali lagi tuan-tuan. Surah Al-Insan. Dengan masa tadi mari kita tengok sama-sama apa yang menyebabkan manusia ni akan Allah kata jamin, Allah beri jaminan manusia ni pasti dalam kerugian. Sedang kita adalah manusia, ya, dan kita semua takut kita berada dalam kerugian. Maka Allah SWT kata kembali dalam surah Al-Insan ayat yang kedua dan ketiga, muka surat 578. Apa kata Allah dekat kita? Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtali faj'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu sabil imma syakiran wa imma kafura. Ya, muka surat 578. Allah pesan dekat kita, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia ini daripada air mani yang bercampur, yaitu percampuran lelaki dan perempuan. Yang mana Allah kata tujuan penciptaan itu, Allah kata nabtali, pasti kami akan uji manusia ni. So Allah akan uji kita. Kita kena tahu dengan masa yang kita ada, yang sebenarnya kita diuji, ya. Maka untuk kita diuji, Allah kata faja'alnahu sami'an basira. Maka Allah bagi kita telinga untuk mendengar, beri kita mata untuk kita melihat, ya, mendengar nasihat, mendengar ayat Allah, mendengar hadis Nabi SAW, ya, melihat ayat Allah, melihat hadis-hadis Nabi SAW. So dengan apa maklumat yang kita dapat ini tuan-tuan, supaya kita buat pilihan. Sebab tu Allah kata inna hadainahu sabil, kami dah hidayahkan mereka as-sabil, petunjuk jalan yang baik, jalan yang buruk. Sebagaimana Allah SWT sebut dalam ayat yang lain, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah telah ilhamkan perkara-perkara yang buruk, perkara-perkara yang jahat. Allah dah ilhamkan kepada kita, dah bagi tahu dekat kita perkara-perkara yang baik, perkara yang membawa kita kepada ketakwaan, ya. So Allah kata kemudian Allah kata dalam ayat tersebut inna hadainahu sabil. Sekarang ni dalam masa yang kita ada, maklumat yang kita dapat, kita ada dua pilihan, imma syakiran wa imma kafura. Kita nak pilih jadi hamba yang bersyukur atau menjadi hamba yang kufur, ya. Kita nak berusaha untuk tolong kepada ke arah kebaikan, ya, untuk mencegah daripada kemungkaran, mengajak manusia kepada kebaikan, mengajak manusia menjauhkan diri daripada kemungkaran, atau sebaliknya dengan masa yang kita ada. Sebab tu tuan-tuan, kita kena faham setiap masa yang kita ada, kita dalam pilihan. Nak tak nak. Tuan-tuan nak tunggu kuliah sampai kuliah habis, pilihan. Tuan-tuan nak balik sekarang, pilihan. Tuan-tuan nak pergi minum sekarang, pilihan. Ya, kita hidup dalam pilihan dengan masa yang Allah beri. Sebab tu Allah bersumpah dengan masa tadi.
Ya. So banyak kerja kita nak buat. Tengok lagi tuan-tuan, saya nak ajak kita tengok sekejap surah Al-Kahfi, surah yang ke-18. Surah Al-Kahfi surah yang ke-18, lihat pada ayat yang ke-29 insya-Allah. Al-Quran yang sama, muka surat 297. Saya ulang. Surah Al-Kahfi, muka surat 297, surah yang ke-18, ayat yang ke-29. Firman Allah Ta'ala, waqul, dan katakanlah oleh engkau Muhammad kepada umat engkau ini, al-haqqu min rabbikum, kebenaran itu adalah apa yang datang daripada Tuhan kamu. So kita tahu Allah nak bagi tahu dekat sini perkara yang Allah bagi tahu dalam Al-Quran, Allah bagi sampaikan kepada Nabi dan Nabi sampaikan kepada kita. Itu semua benar. Sekarang ni kita nak buat pilihan. Kita dah tahu itu benar, itu kita tahu datang dari Allah, itu kita tahu datang daripada Nabi. Oh ni Nabi buat macam ni, oh Nabi ajar macam ini, Nabi bagi tahu begini, Nabi larang begini, Nabi perintah begini. Kita tahu. Sebab tu Allah kata al-haqqu min rabbikum. Dan kita kena tahu bahawa kebenaran itu adalah datang daripada Allah, bukan datang dari saya, bukan datang daripada mana-mana orang, tetapi datang dari Allah. Apa yang datang dari Allah adalah benar. Namun kalau datang dari saya boleh jadi benar, boleh jadi salah. Kalau ia bertepatan dengan apa yang Allah mahu, maka ia benar. Maka jika ia menyelisih apa yang Allah mahu, maka ia salah. Kemudian Allah kata apa dia? Faman syaa, siapa yang mahu, falyu'min, dia boleh pilih untuk beriman. Siapa mahu, terpulang. Wa man syaa, siapa mahu, falyakfur, siapa mahu dia boleh pilih untuk kufur. Sekali lagi, dengan masa yang kita ada, tempoh masa yang kita ada, yang telah Allah tetapkan untuk kita masa tersebut, semua orang dapat 24 jam. Tak ada satu orang mendapat 24 jam 1 minit. Tak ada disebabkan kemuliaan dia mendapat masa yang lebih 1 minit. Tidak. Tidak disebabkan kehinaan dia, kerendahan dia, masa dia dikurangkan kepada 23 jam 59 minit. Tidak. So semua kita, Allah Maha Adil. Kita dalam ujian, kita dalam pilihan. Masa yang kita ada, kita nak buat pilihan. So Allah kata, tapi kalau kamu nak pilih yang kufur, adakah Allah hairan? Allah bagi tahu kepada kita, Allah pesan, inna a'tadna liz-zalimina nara ahata bihim suradiquha. Ya, yang mana kalau kamu pilih kufur, sesungguhnya kami sediakan bagi orang ini, orang adalah orang yang zalim, dan kami sediakan bagi mereka neraka, api neraka yang akan memenuhi, mengelilingi mereka. Wa in yaghithu, kalau mereka pilih kezaliman, mereka masuk dalam neraka, sekiranya mereka minta air, yughathu bima'il kalmul, mereka akan diberi air seperti tembaga yang mendidih, seperti perak yang mendidih, seperti timah yang mendidih. Apa saja yang tuan-tuan boleh faham tentang benda-benda keluli yang cair, yang mendidih. Dan Allah kata lagi apa? Baru nak minum, yashfil wujuh. Belum nak minum lagi, baru nak minum, belum minum lagi, dah terbakar muka. Di dalam surah Muhammad, apabila air tersebut masuk ke dalam perut, faqatta'a am'a'ahum, Allah kata dicincang-cincang air tersebut yang dimasukkan ke dalam tubuh badan ahli neraka tersebut, seperti alat-alat penyincang yang menyincang apa saja yang dalam isi perut tersebut. Ya. Jadi Allah SWT kata, bi'sad syarab wa sa'at murtafaqa.
Jadi nak bagi tahu tuan-tuan, kita dalam pilihan. Kita nak jadi hamba yang bersyukur, kita nak pilih menjadi hamba yang nak menuju kepada syurga Allah, mencari redha Allah, atau kita nak mencari murka Allah. Terpulang dekat kita, Allah bagi kita pilihan. Ya. Jadi dekat sini masa yang kita ada, kita perhatikanlah. Ya. Terkadang tuan-tuan, masa yang Allah beri kat sini kat kita, ya, kadang-kadang kita rasa sekejap, kadang-kadang kita rasa panjang. Tuan-tuan, sesuatu yang menakjubkan bagaimana Allah SWT berikan masa yang mungkin kita rasa pendek, tapi begitu panjang untuk orang lain. Ya. Saya just nak kongsikan beberapa faedah daripada kisah-kisah para ulama, tuan-tuan. Tuan-tuan, Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala, dia pernah diminta oleh orang untuk memintakan dia membuat satu karangan. Ya. Orang tersebut minta selepas solat asar. Ya, selepas solat asar. Lepas solat asar jumpa Ibn Taymiyah, dia katalah, aku nak, boleh tak engkau karang aku satu buku untuk aku bawa, untuk aku sampaikan dekat tempat aku. Ya. Kemudian sebelum maghrib, nak solat maghrib, dia jumpa orang tu, dia bagi buku tu. Saya nak tambah, kita tanya tuan-tuan, tengok masa yang ada. Dan buku tersebut kami belajar perlu masa 1 tahun. Dia karang asar sebelum maghrib, lepas asar sebelum maghrib. Kita nak belajar 1 tahun penuh. Tuan-tuan boleh bayangkan, ya, apa yang Allah beri kat dia. Masa apa? Kami kena setahun, dia kena 3 jam 2 jam. Tak kepelik. Ya, kita tengok tu. Sebab tu tuan-tuan, kalau tengok karangan-karangan ulama, saya sampai sekarang saya sangat kagum. Zaman mereka tak ada macam kita ni, nak typewriter, nak cari Google, senang maklumat. Pun tak boleh buat karang satu buku besar ni. Nak buat buku besar ni pun makan tahun. Mereka boleh karang berjilid-jilid, puluhan jilid, yang kami nak baca tak boleh nak habis. Bagaimana nak karang? Ibn Qayyim, ya, dalam perjalanan dia naik unta, daripada dalam perjalanan sebut nak ke Mekah, nak buat haji. Tuan-tuan kalau pernah dengar satu buku karangan dia, Zadul Ma'ad, ya, tuan-tuan boleh cari dalam internet pun boleh tengok Zadul Ma'ad. Buku tu dia karang sambil dia duduk atas unta, sambil unta berjalan, bergoyang-goyang tu dia tulis tu, sampailah Mekah. Yang kami nak, kalau tuan-tuan baca, percayalah seumur hidup tuan-tuan tak boleh habis baca. Saya garanti. Ada 7 jilid. Bahasa Arabnya ada 7 jilid. Ya, kita kata Masya Allah, sungguh mengagumkan, ya, para ulama ini semua yang Allah beri masa kat dia. Macam hari ini kita sebut pasal Imam Nawawi rahimahullah, beliau mati muda. Hari ini kita sebut nama dia, kita baca kitab dia. Tuan-tuan, Riyadhus Salihin yang saya ajar ni dah berapa sekian lama, ya, itu pun saya skip, punya banyak hadis saya skip. Ya, itu pun kita makan tahun yang begitu panjang. Kita baru bab 21. Ya, cuba kita perhatikan, ya, pengorbanan dan apa para ulama ini dapat, dan apa yang dengan apa yang kita dapat. Ya, jadi peruntukkanlah masa yang kita ada, tuan-tuan. Ya, kita boleh pilih macam sebagian orang waktu ini dia nak main game. Ya, saya pernah sebut sentuh pada pertemuan lepas.
Sekarang game ni satu benda yang masalah besar. Ada yang pula lebih dahsyat lagi sekarang ni, bukan game ni, TikTok. Ya, ada lagi satu benda tak menasabah ni, apa dah mainan apa tu yang budak-budak suka main. Orang tua pula main. Yang laga 2 bola tu. Siapa nama dia saya tak tahulah. Tapi nak bagi tahunya macam itulah kehidupan kita tuan-tuan. Masa yang terbuang. Masa yang Allah beri kita buang begitu sia-sia. Ya. Jadi tuan-tuan, kita cubalah rebut peluang ini, ya. Kita kena faham masa yang kita ada adalah medan untuk kita beramal. Tuan-tuan, kalau ditanyakan besok di hari akhirat, agak-agak berapa lama manusia hidup dekat dunia ni? Yang sebenarnya kehidupan kita, yang masa yang kita ada ni berapa lama? Saya nak ajak kita tengok sekejap dalam surah Nazi'at. Surah An-Nazi'at, surah yang ke-79. Lihat pada ayat yang terakhir, muka surat 584. Saya ulang. Surah An-Nazi'at, surah yang ke-79, muka surat 584. Ya, ayat yang ke-46, ayat yang terakhir. Apa Allah kata? Ya, besok di hari akhirat manusia ni kalau ditanya kepada mereka berapa lama hidup dekat dunia, mereka kata ka'annahum yarawnaha lam yalbathu illa ashiyatan au duhaha. Ya, ditanyakan kepada manusia ni berapa lama hidup dekat dunia ni, tak tahulah, sama ada satu pagi atau satu petang. Tuan-tuan, waktu sepagi dan sepetang. Sekarang ni, ya, pagi untuk kita bermula daripada fajar Sadiq, waktu subuh tersebut. Ya, sebelum subuh alhamdulillah kita dah mandi dan sebagainya, siapkan diri kita untuk datang salat, dan kita duduk rumah Allah SWT. Sepanjang tu dalam keadaan tu kita beribadah, alhamdulillah. Sampailah waktu duha ni sampai bila? Sebelum tegaknya matahari, sebelum waktu zuhur. Katalah hari ni pukul 1, ya, pukul 6 sampai pukul 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ya, habis dah. So kita ada 6 jam. 6 jam. Ya, waktu pagi kita 6 jam. Itulah sepagi. Sepetang 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dah masuk malam, 6 jam lagi. So itu bermaksud kita ada dekat dunia ni, nak dibandingkan dengan akhirat besok, hanyalah 6 jam. Tuan-tuan, dengan masa yang 6 jam yang kita ada ni, katakanlah sekarang ni, itu bermaksud 6 jam yang ada sekarang ini, kalau umur kita 50 tahun, 6 jam bermaksud dengan 60 tahun lah. Umur biasa average 60 tahun. So itu bermaksud 6 jam sama dengan 60 tahun. So sekarang umur dah 50, tinggal berapa jam lagi? Tinggal 1 jam. Kalau kita ada 1 jam sekarang tuan-tuan, kita tahu kita akan mati 1 jam lagi, apa kita akan buat? Tanyakan diri kita tuan-tuan. Tanyakan diri kita. Ya. So masa yang kita ada ni, jaga sebaik mungkin. Ya. Usahakan sebaik mungkin. Kita tak nak kerugian sebab masa tersebut. Baik, insya-Allah kita masuk seterusnya. Allah kata innal insana lafi khusr. Sungguhnya manusia ni, saya tuan-tuan, kita semua dengan masa yang Allah beri ni, kita akan berada dalam kerugian. Ya. So Allah kata innal insan, so semua manusia dalam kerugian kecuali illa. Allah buat pengecualian. Allah bagi tahu kepada kita tentang pengecualian siapa? Ada 4 jenis. Alladzina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. So 4 perkara ini akan menjadikan kita mendapat keuntungan.
So rugi lawan dia untung. Kan? Al-khusr diddur rabah. Kan? Ya, kerugian lawan kepada keuntungan. So Allah bagi tahu semua manusia, semua tanpa pengecualian, selagi nama dia manusia, ya, manusia tak kira umur, tak kira bangsa, tak kira bahasa, tak kira kedudukan. Selagi nama dia manusia, dia pasti dalam kerugian. Dia pasti dalam kerugian. Kemudian Allah kecualikan alladzina amanu wa amilus solihat. Yang pertama kita bincang tuan-tuan, orang beriman. Ya, kita tengok dulu tentang keimanan. Ya, iman ini kita tahulah percaya. Tuan-tuan kena faham, banyak orang kesilapan dekat sini, iaitu iman yang apa dia? Percaya tanpa ragu. Itu iman. La raiba fih. Yakin dan percaya tanpa sedikit pun keraguan terhadap apa? Perkara-perkara yang disampaikan oleh Allah dan Rasul. Tentang apa? Tentang perkara ghaib. Sebab itu dalam rukun iman ditanyakan Nabi oleh Jibril alaihissalam, ya, akhbirni 'anil iman, bagi tahu aku tentang iman. Kemudian Nabi jawab, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrih. 6 rukun iman yang kita tahu. Engkau beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan 6 perkara ini semuanya termasuk dalam satu perkara, iaitu Allah kata dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah yang awal, alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka ini beriman dengan perkara-perkara ghaib yang Allah bagi tahu, yang Nabi bagi tahu. Baik tuan-tuan, bila kita nak bicara pasal Allah, bila kita tahu tentang rukun 6 rukun iman ni, ke-6 perkara inilah perkara ghaib. Ya, kita nak bicara pasal Allah, kita nak bicara pasal malaikat, kita nak bicara pasal kitab dan seterusnya terhadap 6 rukun iman ini. Daripada mana sumber yang kita perlu pegang? Jadi untuk kita tahu benda ni, kita kena belajar. Baik, saya bawa contoh. Saya tanya dekat tuan-tuan, malaikat ada sayap atau tidak? Kita kata ada. Berapakah jumlah sayap malaikat? Tuan-tuan nampak tak malaikat lalu? Ya, dalam hadis Melayu dia ada sebut kan, kalau senyap apa berlaku? Itu hadis Melayu kan, malaikat lalu. So kita nak tahu benda ni macam mana? Kita kata dah tadi, ya, yang tahu perkara ghaib ini Allah. Okey, kita bincang prinsip dulu. Saya bincang prinsip dulu, kemudian kita akan mengganjak sedikit demi sedikit. Ya, saya ada masa sikit saja. Saya cuba. Pertama tuan-tuan, kita kena faham hal ghaib ni tak ada orang tahu kecuali Allah. So jom kita tengok sekejap Al-Quran, surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat yang ke-59. Kita tengok situ dulu. Ini prinsip yang pertama tuan-tuan kena faham. Saya dan tuan-tuan semua kena faham. Ayat yang surah yang ke-6 ayat yang ke-59. Al-Quran yang sama tuan-tuan, muka surat 134. Saya ulang. Surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat yang ke-59, muka surat 134. So Allah kata, wa indahu mafatihul ghaib. Di sisi Allah lah kunci-kunci, ya, ilmu tentang perkara ghaib. So kalau kita nak dapat maklumat perkara ghaib tersebut, tentang Allah, tentang malaikat, tentang kitab, tentang rasul, tentang hari kiamat, tentang qada dan qadar, ya, so benda maklumat tersebut hanya datang dari Allah. Allah letakkan prinsip apa dia? La ya'lamuha, tak ada siapa-siapa yang tahu tentang perkara ghaib tersebut illahu, kecuali dia. Jadi kalau saya nak berbicara pasal hal ghaib, nak berbicara pasal hal keimanan, saya kena datangkan daripada Al-Quran Karim, saya kena datangkan daripada hadis Nabi SAW. Kerana tak ada sesiapa yang tahu setelah Allah adalah Nabi SAW.
Adakah baginda Rasulullah SAW boleh mengakui bahawa dia tahu perkara ghaib? So prinsip yang pertama dekat sini, tak ada siapa tahu perkara ghaib kecuali siapa? Allah. Boleh tak Nabi kata, Nabi cakap dia tahu perkara ghaib? Boleh atau tidak? Jom kita tengok ayat sebelumnya 50. Ayat sebelumnya 50 surah, ayat yang ke-50 surah Al-An'am, muka surat sebelah, ayat muka surat 133. Kita tengok apa kata Allah. Qul, Muhammad katakan, la aqul lakum inni khazainullah. Aku tak katakan kepada kamu pada aku ni ada khazanah Allah. Wala a'lamul ghaib. Perhatikan ayat ini. Aku tak tahu perkara ghaib. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kena declare, aku tak tahu perkara ghaib. Kalau Nabi kena kata aku tak tahu perkara ghaib, ustaz kena kata apa? Ustaz kena kata aku tahu? Mustahil. Ustaz kena kata aku lagi tak tahu. Betul atau tidak tuan-tuan? Renungkan ayat ini. Kalau Nabi kena kata aku tak tahu perkara ghaib, ustaz kena kata aku lagi tak tahu. Tapi kalau Nabi tak kata, ustaz kata ustaz lagi tahu, ini masalah. Ini prinsip. Kemudian Nabi kata lagi, Allah kata apa lagi? Wala aqul lakum inni malak. Aku tak katakan kepada kamu aku ini malaikat. So Nabi bukan malaikat, Nabi insan, manusia seperti kita. So Allah kata, in attabi'u illa ma yuha ilai. Apa yang aku ikuti, yang aku sampaikan kepada kamu, yang aku ajarkan kepada kamu, melainkan perkara yang diwahyukan kepada aku. Nabi Muhammad SAW perlu wahyu untuk cerita kepada kita tentang perkara ghaib. Jadi ustaz, tok syekh, tok guru perlu kepada wahyu untuk sampaikan kepada kita perkara-perkara hal keimanan. Saya harap mesej ini sampai kepada kita semua, sebab iman adalah kunci kejayaan kita. Ya, lepas iman barulah amal saleh. Kita masuk ke perkara seterusnya ialah amal saleh. Illal ladzina amanu wa amilus salihat. Baik, sebagaimana kita kata tadi, kunci seseorang tersebut untuk diiktiraf, amalan itu akan dinilai sebagai soleh. Kunci dia adalah iman. Ada iman, barulah amal yang dibuat sebut sebagai amal soleh. Kalau tidak, amalan tersebut tak dinilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lakukan sesuatu di atas dasar keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah dan Rasul, keyakinan kita kepada Allah dan hari akhirat. So baik, kita masuk perkara kedua ialah kata para ulama, wa amma amal salihat fa huwa kullu ma yuqarribu ila Allah. Amal soleh itu adalah apa saja perkara yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wala yakunul amal salihan illa bisyartain. Sesuatu amal itu tidak dikatakan sebagai amal soleh melainkan memenuhi dua syarat. Huma, yang pertamanya daripada dua syarat tersebut, al-ikhlas lillahi azza wa jalla. Pertama adalah ikhlas, buat tu kerana Allah, bukan kerana saya, bukan kerana isteri, bukan kerana anak, bukan kerana siapa, tapi kerana Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, al-mutaba'ah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dengan mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. So amalan tersebut kita lakukan kerana Allah dan kita mencontohi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan lafaz sebegini rupa banyak kita sebutkan, banyak kali saya sebutkan dalam kuliah. Saya sekali lagi saya nak ajak kita lihat di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-31. Surah Ali Imran ayat yang ke-31. Tuan-tuan bagi saya masa untuk saya habiskan surah ini, sikit, suratul Asr ini. Surah Ali Imran ayat yang ke-31, Al-Quran yang sama, muka surat 54.
Saya ulang, surah Ali Imran, surah yang ke-3, ayat yang ke-31, muka surat 54. Apa kata Allah? Qul, katakanlah oleh Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau kamu mencintai Allah, sekalau itu sebab bukti cinta, untuk membuktikan kecintaan kamu kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, ikutilah Rasulullah SAW, ikut Nabi SAW. Ya, kalau kita ikut Nabi SAW, yuhibbukumullah, Allah akan cinta kamu, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampunkan dosa-dosa kamu, wallahu ghafur rahim, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. So ayat ini bagi tahu pada kita bukti kecintaan kita kepada Allah. Untuk mendapatkan cinta Allah, untuk mendapatkan keampunan Allah adalah dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. So sebab itulah dalam perkara amal soleh ini, ya, sesuatu yang Allah telah tetapkan, sesuatu yang telah Nabi tetapkan. Ya. Baik, kita tengok sekejap dalam suratul Ahzab, surah yang ke-33, ayat yang ke-36, muka surat 423. 423. Suratul Ahzab, surah yang ke-33, ayat yang ke-36, muka surat 423. Firman Allah Ta'ala, وَمَا كَانَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ رَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Allah kata, tak sepatutnya orang beriman itu, lelaki ataupun perempuan, apabila Allah dan Rasulnya telah tetapkan sesuatu dalam urusan agama, Allah dan Rasul telah tetapkan suatu perkara dalam urusan ibadah, tak sepatutnya mereka mengambil pilihan yang lain, mengambil pandangan yang lain. Allah dah tetapkan begini, Rasul dah tetapkan begini, jangan ambil pandangan yang lain. Tak sepatutnya bagi seorang mukmin. Tapi kalau dia nak ambil juga pandangan tersebut, Allah kata, wa man ya'sillah wa rasulah, Allah menganggap itulah satu kemaksiatan, satu penderhakaan. Ya, maka dia tanpa dia sedari, faqad dhalla dhalalan mubina, sesungguhnya dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Jadi sekali lagi saya tegaskan, amal soleh tersebut pertama mestilah dilakukan kerana Allah, kedua kerana mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga tuan-tuan, berkaitan dengan berpesan dengan kebenaran. Tuan-tuan, ya, berpesan kebenaran, ya, macam mana kita nak tahu itu kebenaran? Kita kena ada ilmu. Saya buat perkara yang mudah untuk kita faham mudah. Saya tunjuk contoh 3 soalan. Ini soalan 3 kotak kosong, 3 sama dengan 9. So nak dapatkan apa? Apa yang ada dalam kotak tersebut? 3 kotak kosong, 3 sama dengan 9. A campur, B tolak, C bahagi, D kali. Boleh faham dekat sini soalan ni? Okey, baik. Kalau kita sekarang ni, tadi saya sebut kita dalam pilihan, kita boleh pilih A, 3 campur 3, jawapan dia 9. Kita boleh je pilih B, 3 tolak 3, jawapan dia 9. Kita boleh pilih C, 3 bahagi 3, jawapan dia 9. Terpulang. Tetapi kalau kita nakkan kebenaran, nak tahu kebenaran, kita kena ada ilmu tentang dia. Kalau kita tanpa ilmu, kita akan jawab macam mana? Kita zero knowledge. Kita akan kata la talilat laili tamplum.
Nasiblah, luluslah. Adakah syurga neraka tu kita kata nasib? Masuklah, gagallah. Adakah begitu? Tanyakan kepada diri kita. Jadi ilmu ni akan bawa kita kepada kebenaran. So jadi kita, bila kita tahu kita ada ilmu tentang matematik tadi, kita yakin bahawa 3 kali 3 itu adalah 9. Ya, begitulah keyakinan yang membina diri kita. Kita nak beriman, nak beramal soleh, nak berpesan dengan kesabaran, mesti dengan ilmu. Ya. So bila kita ada ilmu perkara tersebut, kita yakin tanpa ragu. Inilah yang membina keyakinan, ilmu. Dan yang terakhir, watawassaw bis sabr. Dalam tuan-tuan untuk meraih ilmu, untuk beriman, untuk tuan-tuan meraih ilmu, untuk dapatkan ilmu, untuk beramal saleh, kita kena belajar. Kita nak tahu kebenaran, kita kena belajar. Kuncinya adalah kesabaran. Sebab itulah kata Imam Syafi'i, "Law ma anzalla hujjatan ala khalqih illa hadhihi surah lakafathum." Sekiranya Allah SWT tak turunkan apa-apa surah sebagai hujjah kepada manusia ini, cukuplah surah ini, dah cukup dah untuk mereka. Ya, jadi tuan-tuan usahakan untuk diri kita dengan pesanan para ulama kita ini, ya, kita usahakan untuk adakan masa kita untuk belajar agama, belajar tentang iman, belajar tentang amal saleh. Sebagaimana Allah SWT sebut, qad aflahal mu'minun, sesungguhnya telah berjayalah orang beriman, alladzina hum fi salatihim khashi'un, mereka dalam salat mereka khusyuk. Dan seterusnya sampai ayat yang ke-10 dan 11, Allah kata ulaika humul warithun, mereka lah pewaris alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Mereka mewarisi syurga Firdaus dan mereka kekal dalamnya. Kembali sedikit tuan-tuan, tadi saya tanya tentang malaikat. Berapakah kepak malaikat? Ya, mungkin kita pun tak ada jawapan. Atau mungkin kita dengar cerita orang. Saya bawa kita sedikit sebagai rungkai untuk satu nak merungkai permasalahan tersebut. Jom kita tengok surah Fatir, sikit nilas. Lepas ni tuan-tuan boleh baliklah ni. Surah Fatir ayat yang pertama. Surah Fatir surah yang ke-35, Al-Quran yang sama, muka surat 434. Saya ulang. Surah Fatir surah yang ke-35, muka surat 434, ayat yang pertama. Allah bagi tahu kat kita, Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi. Ja'il malaikatu rusulan, dan dia telah menjadikan para malaikat itu sebagai rasul. Uli ajnihatin, yang para malaikat ini mempunyai sayap. Masna wa thulatha wa ruba', ada yang mereka mempunyai 2 sayap, ada yang Allah jadikan mereka 3 sayap, ada yang Allah jadikan mereka 4 sayap. Sehingga baginda Rasulullah SAW memberitahukan kepada kita bahawa baginda baginda Rasulullah mengatakan bahawa Jibril AS mempunyai 600 sayap. Ya, so itu bermaksud minimum dia 2, maksimum dia 600. Boleh tak kita fikirkan bagaimana sayap tersebut? Kalau saya katakan bagaimana 3 sayap, tuan-tuan boleh fikir macam mana 3 sayap? Boleh fikir macam mana 3 sayap? 2 sayap kita faham, kiri kanan. Kalau 3 sayap, macam mana 3 sayap? Kita kata tak perlu fikir, kita beriman saja. Macam mana nantilah hari kita jumpa malaikat, nanti kita tengoklah malaikat punya sayap tu macam mana. Kerja sekarang ni kita nak beriman dengan perkataan Allah, itu saja. Ya, jadi begitulah perkara keimanan tuan-tuan. Benda kadang-kadang tak boleh masuk akal, kita tak boleh nak bayangkan. Benda memang tak boleh dibayangkan. Ya, macam ni kita nak faham 3 sayap. Satu depan, satu kanan, satu kiri, satu belakang. Yang belakang tu bukan sayap, tu ekor. Habis itu sebelah kanan 2, sebelah kiri 1. Ke kiri 2, kanan 1. Tak boleh dibayangkan, tak payah fikir. Beriman sudah. Kerja kita percaya kepada apa yang Allah kata, itu saja. Ya, begitulah tentang Allah, begitulah tentang malaikat, begitulah tentang Rasul. Ya,
dan sebagainya. Banyak saya nak kongsikan tuan-tuan, dan insya-Allah semoga ia memberi manfaat kepada kita semua, ya. Saya rasa cukup sekadar itu. Ada, kalau tuan-tuan ada apa-apa nak tanyalah, kalau ada siapa nak tanya? Ada tuan-tuan? Tak ada, ya? Tuan-tuan malu nak tanya kan? Nanti bolehlah WhatsApp ke apa tu, tuan-tuan mintalah dengan AJK nombor telefon saya kalau tuan-tuan ada apa-apa kemusykilan, atau tuan-tuan mungkin ada hujah yang lebih kuat, ya. Dan saya tak nampak hujah yang lebih kuat melainkan Al-Quran dan As-Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Untuk majlis tasbih kifarah, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa'akum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya